Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Ketua Menteri, Chow Kon Yeow, Saudara Lim Guan Eng dan pimpinan negeri dan daerah seluruh Pulau Pinang, Saudara Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Saiful Samahah Mufti, Tan Sri KSN, KPPA dan Setiausaha Kerajaan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Terima kasih Saudara Ketua Menteri atas kesempatan ini dalam kunjungan saya ke negeri, mulai di Sarawak, Sabah, hari Pulau Pinang dan esok di Terengganu dan Selasa di Pahang. Itu di antara majlisnya ialah mengundang pimpinan dan juga pejabat awam negeri, persekutuan sebenarnya, dan kalau persetujuan kerajaan negeri. Jadi Terengganu umpamanya bersetuju supaya pejabat awam negeri turut serta dalam majlis esok insya-Allah. Itu untuk memberikan kesempatan kepada saya menemui, menyatakan tentunya penghargaan kerana apa juga yang dicatat, terutama seperti di Pulau Pinang, kejayaan pimpinan semasa Saudara Lim Guan Eng dapat memacu pertumbuhan dan mengadakan program-program yang menyantuni rakyat, dan sekarang diteruskan dengan bergaya oleh Saudara Chow. Itu berhasil kerana kefahaman, keserasian oleh penjawat awam. Jadi kita tidak boleh remehkan ini. Kadang-kadang ada berita-berita satu dua kes penguat kuasa atau pegawai yang dianggap melanggar tata susila dan didakwa, itu tidak harus menjadi cerminan kepada prestasi umumnya. Dan Tan Sri KSN faham benar pendirian saya dalam hal ini, dan beberapa inisiatif beliau di peringkat pusat dan persekutuan itu menunjukkan kesediaan penjawat awam untuk melakukan reform. Ada orang menganggap ini reform ni seolah-olah kita mengenepikan apa yang berlaku sebelumnya. Tidak. Hidup ini dan manusia ini, bila kita sebut karamah insaniah ini, ia harus mencetuskan, membawa perubahan. Dia tidak boleh kekal dengan kaedah dan kedudukan yang lama. Dan kalau kita ni bulan Ramadan Mubarak, kullu am antum bi khair, sudah dekat dengan Idul Fitri, ya, malah Ramadan, ibadah Ramadan itu sendiri adalah kesempatan kita melakukan tazkiyah, perubahan jiwa, kesedaran, disiplin untuk memperbaiki dari tahap yang lalu. Sebab itu para ulama ada menyebut Ramadan ini, kata dia, back to school program. Dia kata madrasah atau tarbiyatul ruhiyah, tanpa kecuali untuk mufti atau menteri atau penjawat awam, orang kampung, semuanya dikehendaki kembali untuk membawa semangat baru, menggilap kekuatan mereka dengan disiplin. Hal yang boleh dimakan, yang tidak diharamkan tetapi dilarang waktu siang, untuk menentukan manusia itu hanya boleh hidup dengan disiplin. Kemudian dengan nilai, ada perasaan kemanusiaan, insaniah, yang disebut tadi dalam ucapan Mengkuang Titi, sudah jauh sebut tentang manusiawi. Itu kerana faham kemanusiaan, kerana sifat ihsan dan kasih sayang atau rahmah dan kemanusiaan. Ini ditanam dalam semangat, memenuhi semangat Ramadan yang disebut madrasah Ramadan atau tarbiyah ruhiyah. Jadi senantiasa membuat ukuran penilaian supaya lebih baik dalam latihan ini. Dan bila kita sebut hari raya fitrah itu, ya, fitrah itu maknanya sifat the primordial state of man or woman, mana kembali bersih, menjadi baik, lebih baik daripada tahun ini. Ini maksudnya. Jadi kalau kita sebut Ramadan itu untuk program mendisiplin, perubahan, bagaimana hidup dan pekerjaan kita di jabatan tidak selari dengan maksud tersebut. Jadi sebab itulah
kita harap keikhlasan dari ini penting. Ya, kerana kita tahu kalau Ramadan ini sudah akhir. Tetapi ayatnya ialah supaya meningkatkan darjat ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya puasa diwajibkan kepada umat Islam dan menarik. Sudah harus faham, terutama yang bukan Islam di sini, bahawa Quran itu menyebut dan mengiktiraf amalan puasa umat terdahulu daripada kamu. Kutiba alaikumul ladzina min qablikum. Maknanya orang sebelum kamu itu ada puasa. Tetapi ukuran kejayaan puasa itu adalah keikhlasan kita, takwa kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana semata-mata nak diet, bukan ataupun nak menunjuk kepada orang kita ini hebat atau baik atau berdisiplin, tetapi mesti ada ikhlas dalam amal kita. Saya nak kaitkan ini dengan kehidupan kita dan pekerjaan kita dan tata kelola kita. Mengapa dalam bulan Ramadan kita minta tingkat la'allakum tattaqun, tetapi pembalakan haram berterusan, penipuan masih berlaku, penindasan yang disebut eksploitasi, harlop parlop oleh manusia, kata manusia ni Ramasami dia faham ni French punya exploitative term. Ya. Bagaimana boleh berlaku? Maknanya amalan kita itu tidak la'allakum tattaqun. Jadi sebab itu bagi saya bila disebut Malaysia Madani ini, itu memupuk semula nilai dan kemanusiaan. Bagaimana setelah 6 dekad merdeka kita masih bahas soal perseteruan kaum, memandang remeh kerana warna kulit atau budaya yang berbeza. Padahal yang dipupuk itu nilai kemanusiaan. Tidak salah kita bangga dengan pendirian kita. Saya yakin dengan Islam. Saya bangga dengan budaya Melayu. Saya mahu anak-anak Melayu, anak-anak Malaysia petah berbicara dalam bahasa Melayu. Tetapi kita tidak pernah diajar untuk menghina orang lain atau menindas orang lain, sama ada kaum dia sendiri atau kaum lain. Inilah nilai dipupuk. Sebab itu dalam Madani ini, soal nilai dan akhlak itu merentasi semua program kita. Kita bicara kemampanan, sustainability. Ini kerana penekanan nilai. Ini bukan soal hanya pertumbuhan. Bukan saja soal upaya membawa pelaburan asing atau memacu pertumbuhan yang lebih pantas. Tetapi kalau perubahan itu tidak memberi keselesaan kepada rakyat, mana kita ada masalah dengan nilai. Kalau perubahan itu menyebabkan terhakisnya bukit bukau, rusaknya alam dan berlakunya kepincangan, maka bukan pertumbuhan itu yang kita kehendaki. Sebab itu kemampanan itu mesti diteraskan nilai. Dan saya tekankan berulang tentang ihsan, tentang amanah, tentang kemanusiaan. Ini bukan idea baru. Ini bukan ini bukan filosof dan pemikir. Tidak. Saya hanya merangkul pandangan-pandangan yang sedia ada dalam agama, dalam filsafah, pemikiran kita yang boleh diterima secara inklusif, merangkul semua kaum di negara kita. Karena saya rasa setelah sekian lama kita merdeka, sudah sampai masa di mana kita boleh bina keyakinan baru. Ya, di Kelantan majoritinya umat Islam 90%. Di Pulau Pinang majoritinya Cina. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita. Sama ada pemimpin itu Chow atau pemimpin itu Anwar, dia tidak langsung menghalang. Pimpinan itu merasakan dia itu mewakili denyut nadi rakyat yang dia harus wakili supaya dapat bertindak dengan seksama dan adil. Ini kalau saya rumuskan itu dia. Tentunya ada soal keyakinan di sini. Soal ilmu, soal tekad.
Dan dalam program tentunya dalam soal pembangunan, pertumbuhan ekonomi, mutu pendidikan, mutu kesihatan, dan keselesaan hidup secara menyeluruh. Baik, kita sekarang dalam kerajaan perpaduan. Ya. Satu pengalaman baru. Tetapi apakah tunggak daripada dasar kita? Dan saya ucap terima kasih kepada rakan kita, bukan saja dari Pakatan Harapan yang menjadi induk yang saya lama dan serasi dengan rakan-rakan yang setia daripada dulu, tapi sekarang juga dengan Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO, dengan GPS diketuai oleh PBB di Sarawak dan GRS di Sabah dan beberapa kelompok kecil yang lain. Tetapi apa dia tunggak prinsip dia? Ada yang sebut, iyalah, analisa politik itu tidak terbatas pandangan mereka. Ada yang mengatakan ini marriage of convenience. Ada yang kata oleh yang demikian kita akan kompromi dalam apa hal pun. Tidak benar. Kita tegak atas prinsip. Apa prinsip pertama? Bahawa negara ini mesti diselamatkan. Bukan diselamatkan oleh orang Melayu atau diselamatkan dari orang Cina atau dari Semenanjung atau Sarawak. Diselamatkan dari tata kelola yang bobrok, dari pimpinan yang mengguna kedudukan dan kuasa untuk merompak kekayaan negara. Negara terkenal bukan lagi kerana kehebatan Malaysia sebagai negara pelbagai kaum atau negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan skandal 1MDB umpamanya. Itu pengalaman kita. Jadi kita harus betulkan balik. Dan saya tidak fikir yang disebut kleptokrat itu seorang saja. Tidak, sistem. Saudara percayalah. Ada kawan-kawan kita yang punya pengalaman dulu dan sudah jauh dan rakan-rakan di Pulau Pinang. Tapi kalau saya di persekutuan, tidak mudah. Kerana rasuah itu menjadi sistemik. Sistemik namanya menjalar di semua peringkat. Saya buka file-file dalam beberapa keputusan yang baru-baru, dalam setahun dua ini, penuh dengan kecurangan, penuh dengan nafsu serakah pimpinan. Saya tidak peduli. Saya bukan kira dia Melayu ke, dia parti mana ke, atau Cina atau India. Saya tak kira. Saya beritahu kepada badan kuasa, khususnya SPRM, bertindaklah kamu secara profesional, dengan data yang betul, dengan fakta yang benar, dan sekiranya ada peguam negara, dakwalah sebagai pengajaran. Saudara-saudara Pulau Pinang, saya anak Pulau Pinang, lahir di Sungai Bakap, dibesar di Bukit Mentajam, jadi ahli parlimen di Permatang Pau. Pelbagai tomahan disebut tentang kerajaan Pulau Pinang dari zaman Guan Eng sampai zaman Chow. Saya pertahankan kerana saya, bukan sebab saya anak Pulau Pinang, kerana saya diajar untuk pertahankan fakta dan angka. Dan ini, saudara, harus kita mengerti. Dan saya lahir di Bukit Mentajam, di mana orang Melayu dan Muslim itu minoriti. Tapi kita tidak menjadikan saya ini dalam siege mentality atau kompleks inferior. Saya tidak rasa inferior sama sekali. Walaupun majoriti kawan-kawan saya di Hospital Quarters Bukit Mentajam itu Cina. Saya tidak merasa inferior. Dan saya merasakan ada kekuatan kita. Dia lebih faham saya dan saya lebih faham mereka. Dan ini mungkin membantu saya. Jadi kalau sudah tanya, walaupun saya sekarang ini wakil Tambun, tapi percayalah, kasih saya masih di sini. Baik, saya nak beralih kepada peringkat kedua tentang soal ekonomi dan soal dasar. Saya kata yang merentas semua itu tata kelola dan nilai. Dan dalam membuat keputusan harus kita ada kebijaksanaan dan adil. Dan tidak mudah. Kita diserang kerana kononnya zalim kepada negeri-negeri pembangkang. Tanya Ketua Menteri 2-3 tahun ini, bagaimana layanan kerajaan persekutuan terhadap Pulau Pinang. Ini Pulau Pinang kita dah maju, dah sudah. Semua projek-projek penting itu ditahan.
Banding dengan kita sekarang adalah kerajaan perpaduan. 4 negeri pembangkang semua mendapat peruntukan yang lebih daripada sebelumnya. Tahun ini Belanjawan Madani 2023, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mendapat peruntukan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kerana apa? Kerana kita tegak sebagai satu kerajaan yang mesti menegakkan keadilan. Ya, walaupun ada ustaz-ustaz dan tok guru yang bercakap kita zalim, kita potong peruntukan dan kita kurangkan peruntukan. Itu maknanya menunggangi agama untuk pertahankan kepalsuan. Malam ini saya iftar di Kementerian Dalam Negeri dengan Saifuddin di Sungai Petani. Tuan lagi menarik. Kerana hari-hari kita diserang bertubi-tubi dalam hal-hal yang tidak menusabah sama sekali. Saya nak sebut, kita bicara berdasarkan angka dan data. Bukan dari segi teori politik murahan. Dan angka data menunjukkan kita bantu berdasarkan keperluan. Malah bila kita dapat jimatkan hampir 2 bilion ringgit dari projek tebatan banjir kerana kita paksa batal dan tender semula, kita jimatkan 2 bilion ringgit. Saudara, ini wang siapa ini? Wang rakyat. Untuk apa? Untuk program tebatan banjir. Apa maksud tebatan banjir? Menyelamatkan rakyat dari tenggelam. Rumah dari hilang, hanyut. Dan ini pun tak dapat dikawal jumlah belanja. Dan masih orang gunakan agama nak pertahankan. Saya aneh, saudara. Kita tidak harus tergugat dengan hal itu. Faktanya, peruntukan 15 bilion ringgit diluluskan, tapi dipermainkan. Kita Anwar kata lulus, macam mana boleh batal? Macam mana sambung? Yang saya batal itu kelulusan tanpa tender yang belum sempat dimulakan. Yang saya teruskan ialah kelulusan melalui proses tender dan dapat menjimatkan bilion ringgit. Oleh kerana penjibatan itu, saya tambah projek tebatan banjir di Johor kerana Johor menghadapi banjir yang besar. Dan di Kelantan kerana masalah banjir lebih parah di Kelantan ketimbang atau berbanding Pulau Pinang. Dari mana wang itu? Dari penjimatan akibat proses tender yang telus. Jadi Pulau Pinang bagaimana? Pulau Pinang seperti mana yang disebut tadi, ketinggalan dalam beberapa projek besar. Sebab itu Kementerian Keuangan mengambil keputusan memberi perhatian. Saudara Chow, jangan bimbang. Ya. Ya. Ada yang mengatakan sudah maju, tapi sudah percaya sudah bahawa Pulau Pinang mesti pertahankan tahap kemajuan ekonomi, terutama bidang industri, digital. Kerana mereka telah ke depan dalam bidang ini. Dia tidak boleh surut dan lemah. Di antara pusat penyelidikan, to research, Dell Electronics itu di Pulau Pinang. Yang dianggap di antara pusat penyelidikan terbaik selain daripada ibu pejabat mereka di Amerika Syarikat. Kita mesti pertahankan dan kita patut guna apa juga kemudahan tambahan, projek, termasuk projek besar untuk membantu. Dan ini pendirian Kementerian Keuangan sekarang untuk menentukan beberapa projek yang agak ditinggalkan untuk Pulau Pinang akan bukan saja saya sambung, tapi akan bangun semula Pulau Pinang untuk kekal kedudukan mereka. Tetapi ini juga melibatkan semua negeri. Umpamanya saya ke negara China baru ni. Itu pun jadi kontroversi. Apa yang kontroversi ya? Saya dilayan dengan baik oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang.
Saya rasa itu penghormatan, bukan kerana Anwar. Kerana Anwar kebetulan mewakili Malaysia. Kalau saya pergi seorang sebagai Anwar Ibrahim, dia tak peduli. Dia tak bagi appointment pun. Jadi saya sedarnya itu. Ya. Saya mewakili negara. Jadi saya pertahankan kepentingan negara. Ada kontroversi Laut Cina Selatan. Cina tuntut, kita kata itu hak kita. Jadi bagaimana saya nak jawab? Pembangkang kata, mana boleh, kita jangan terima, kita lawan. Dia nak ajak kita perang dengan negara Cina. Apa pendirian saya? Saya beritahu kepada Presiden. Presiden, Petronas telah mula kirim pelantar terbesar untuk cari gali di Laut Cina Selatan. Dan saya nak maklum kepada Presiden supaya faham pendirian kita. Kita terpaksa teruskan dengan projek cari gali itu. Baik. Ini sudah fikir ni, Perdana Menteri Malaysia bercakap dengan Presiden negara China tu. Bukan mudah. Kena selawat 7 kali juga. Baik. Tetapi oleh kerana dia menyebut tentang tuntutan China, jadi saya jawab, saya kata baik, asalkan kami terus dengan projek ini, dan minta laluan, kita nak terus juga. Kerana negara China kata dia tuntut juga. Okey. Sementara itu kita boleh runding. Tapi perundingan itu tidak menghalang projek kita diteruskan. Kita boleh jawab, saya tidak sedia runding. Saya akan hantar sampan-sampan dari Pulau Pinang. Tak boleh lah. Nak cakap dari segi ya, politik nak dapat tepukan, tapi yang tidak masuk akal. Jadi lebih baik hubungan kita itu baik dengan negara China. Ya. Sebab tu saya masa pergi Hainan, bau dialog itu, saya sebut apa yang saya rasa tertarik dengan pandangan Xi Jinping. Dia sebut pertama, fokus kita mesti pembangunan ekonomi supaya dapat kita meratakan. Kedua, kita menjaga keselamatan, security supaya jangan ada perang saudara, jangan ada perang di antara jiran, dan kita fikir soal keselamatan. Yang ketiga, kita mesti tekankan soal manusia ini, bukan saja politik dan keselamatan, dan juga kemanusiaan dan tamadun, pembinaan peradaban. Jadi saya kata, bagi saya, pandangan-pandangan ini tidak bercanggah dengan pendirian kita. Dan lebih tertarik saya kerana pemimpin negara yang bicara soal tamadun dan peradaban. Bukan soal saja soal makan, minum dan pertumbuhan ekonomi. Jadi bila menemui beliau ulang tentang prinsip beliau, dan beliau kata, Prime Minister Anwar, ini dalam beberapa aspek selari dengan Malaysia Madani. Wah, saya dengar ni Xi Jinping cakap Madani, saya pun semangat juga. Inilah maknanya kita hubungan baik. Bila pedagang, syarikat-syarikat besar, syarikat gergasi negara China itu tahu sikap pimpinan dia, bila besoknya bila saya panggil kepala-kepala syarikat yang besar-besar, itu mereka datang, itu yang terkumpul itu, saya cakap yang net worth itu trilion ringgit lebih, trilion dollars. Jadi saya gunalah sedaya upaya saya memujuk mereka datang. Orang kata, oh nanti China akan takluki kita. China takluk kalau pertama, kalau kita ni bodoh. Keduanya, kalau kita ini memang jenis manusia yang lemah dan pengemis. Tapi kalau kita jaga maruah kita, integriti kita, bangga dengan negara kita, pertahankan kemerdekaan kita, kita persilakan mereka dengan syarat kita. Saudara Guan Eng lebih faham tentang ICRL dan masalah-masalah. Ya. Tapi pengalaman itu mengajar kita. Itu beda kita dengan dulu. Kadang-kadang dulu ni masalah nak commission. Runding, commission. Bawah meja, atas meja, tepi meja. Jadi ini syarat. Apa syarat kita? Jili masuk automotive city besar, 230 bilion mula untuk Tanjung Malim. Saya kata, ni saya jumpa chief dia sendiri, chairman dan CEO dia, dua-dua orang datang. Saya kata,
terima kasih, kita akan bagi apa saja kemudahan yang perlu untuk percepatkan proses. Tapi, you nak sekarang bekerja berapa? Dia kata 4,000. Saya kata, mesti cari anak tempatan. Kalau dah betul tak boleh, kita akan percepatkan proses kemasukan orang lain melalui Kementerian Dalam Negeri. Tapi syarat itu saya tetapkan. Dan pekerjaan-pekerjaan biasa, soal tukang gunting, restoran, tak boleh lagi dia bawa daripada sana. Mesti orang kita boleh. Saya ingat style mana apa boleh kan gunting. Nak style K-pop boleh, style Guan Eng boleh, ikut mana-mana pun style gunting. Jadi mereka setuju. Jadi sebab itu saya kata bila kita gunding, kita kena gunding dengan prinsip dan integriti. Dan ini alhamdulillah dapat, dan juga beberapa syarikat lain kita bagi pandangan sama. Yang ditumpukan sekarang ini ialah Johor, ya, Sabah, sedikit di Sarawak, di Pulau Pinang, Perak dan juga di Terengganu. Jadi besok dalam perjumpaan saya dengan Kerajaan Negeri Terengganu, saya akan sebut, ya, kita akan mempermudahkan apa-apa yang perlu, tetapi ini satu subjek yang penting kita bincang. Dan saya ucap tahniah kerana Pulau Pinang ni paling kurang masalah dia, iaitu masalah kelulusan di peringkat kelulusan di peringkat negeri dan kelulusan peringkat majlis perbandaran. Isu yang besar, dan saya diminta KSN juga dan KPPA, dan saya percaya Susah Kerajaan Negeri, semua negeri, untuk meneliti terutama di peringkat. Kalau percepat proses, ini disebut ease of doing business. Ini kerjasama penjawat awam penting. Kalau kita dapat bawa 170 bilion, kita lulus peringkat persekutuan, pergi negeri, 6 bulan tunggu nak lulus gunung. Lepas tu pergi pejabat majlis perbandaran, setahun setengah lagi nak lulus. Jadi sekarang ni yang di antara yang paling cepat proses dia Pulau Pinang dengan Bandaraya. Jadi untuk beberapa negeri, saya sendiri saya bagi tahu kepada Menteri Besar Perak, Ketua Menteri Sabah dan Menteri Besar Johor, untuk saya berkunjung dengan menteri-menteri dan dengan pejabat-pejabat awam kanan untuk bincang kalau ada projek di mana sangkutnya supaya lebih telus dan lebih bersih dan cepat. Daftar syarikat di Singapura 1 hari. Ini disebut ease doing business. Kalau ada problem, sebut problemnya. Tapi kalau daftar di Malaysia masih melengah, lambat. Kadang-kadang borang sampai 14, 16. Ini saya dah minta KSN untuk bantu supaya dapat dipercepatkan proses. Tapi jangan salah faham. Ya. Tidak bermakna kita gagal. Dengan 14 borang ataupun berapa 44 borang, Pulau Pinang masih lagi dapat mencatat kemajuan yang baik. Maknanya masih boleh, tetapi masa beredar dan perlu kita cari jalan untuk percepatkan. Ya, kalau kita nak ada competitive advantage. Kita ini ketinggalan puluh tahun. Berbanding atau ketimbang Indonesia sudah maju, Vietnam jauh lebih maju. Jadi kita kena ambil peluang ini. Dan tentu kita tidak hanya memang situ semalam, perwakilan daripada Amerika syarikat datang tentang kemungkinan pelaburan dari Amerika. Dan saya kata saya alu-alukan. Oh dia kata tapi kita puji China. Ya China jiran, dia besar. Dan pelaburan dia lebih tinggi. Perdagangan dia lebih kuat dengan dia. Jadi kita puji dia lebih sikit lah. Kalau Amerika datang, kita puji juga. Tak ada masalah, bukan kita nak musuh dengan sesiapa. Baik, balik kepada soal negeri ini. Saya minta sudah faham hal ini, mengapa kita harus pertahankan kerajaan negeri yang boleh faham dan bekerjasama dan kerja satu pasukan dengan persekutuan. Jadi saya minta kawan-kawan faham keperluan kita bukan saja pertahankan kerajaan negeri, tapi pastikan kuat kerajaan negeri supaya boleh bantu perkuatkan lagi kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Kalau orang kata dulu Anwar, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia bertambah sekular, bertambah liberal, LGBT boleh, sudah dah tengok. Semua itu hanya bahan
fitnah. Saya di UiTM. Ya. Saya di UiTM baru ke Shah Alam. Seorang anak mahasiswa tanya saya. Dia kata, ada rancangan apakah dapat dikekalkan UiTM dan tidak ditutup. Saya rasa soalan tu aneh. Tapi soalan tu pada anak-anak kita. Jadi saya kena jawab dengan sabar. Ya. Saya kata tak ada langsung. Bukan daripada saya. Daripada DAP saya tak pernah dengar kita nak tutup UiTM. Jadi daripada mana ni? Tentunya daripada golongan politik yang memfitnah. Jadi saya bagi tahu kepada dia, jangan layan itu. Tak ada sebab kita nak tutup. Kaji semula, bincang, naikkan mutu, ya, dapatkan beberapa ruang untuk bincang dengan yang lain. Itu saya tidak menghalang, terpulang. Tetapi tidak ada sama sekali dalam dasar kita untuk menidakkan. Tapi itulah, ya, dia berasa menakutkan sehingga anak-anak kita terpengaruh dan terpesong dengan hasil demikian. Dan saya harap, tapi kalau Pulau Pinang pun terpengaruh itu, saya sedih amatlah. Ya, kerana sudah kenal saya dan tahu pendirian kita, ya, termasuk di Pulau Pinang, patut kita jawab. Peruntukan untuk Malay Agama tak cukup, kita boleh bincang. Malah saya selepas ini, saya nak hidup Jawatankuasa JKP, pemandu penyelesaian projek Bumi Putra itu memang sudah ada sekian lama. Dan saya akan lancarkan supaya program itu berkesan, memberi keyakinan agar masyarakat Melayu Pulau Pinang tidak merasa mereka terpinggir. Mereka dasarnya ada, tapi persepsi begitu kerana ketiadaan beberapa projek yang dekat dengan mereka. Jadi kita akan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk membantu daripada pusat dan juga aparatus negeri untuk pastikan kita kembali dan pulih semula keyakinan masyarakat Melayu dan mengadakan program-program. Ya. Kita dah buat dulu macam projek perumahan besar-besaran bertam estate. Kita gunakan jalan-jalan baru. Kita ambil tanah macam pembangunan UiTM, pembangunan maktab perguruan persekutuan Mengkuang. Ya. Hal-hal itu kita boleh fikir dan kita boleh rencanakan supaya program ini dapat dijalankan lebih berkesan. Itu cara positif. Kerana kita tak boleh nafikan kerajaan di Pulau Pinang ini kuat dan kita harus beri kerjasama. Dan tidak ada alasan untuk kita menjadikan isu ini yang boleh memecah belahkan. Ya, ada orang cita-cita katanya sudah sampai waktunya kita pilih Ketua Menteri Melayu untuk Pulau Pinang. Jadi ada orang semangat, dia tepuklah. Tapi jangan lupa, Ketua Menteri Melayu, Ketua Menteri Cina ni pun, ketua dia Perdana Menteri Melayu. Apa yang masalah dia ni? Dan isu dia, isu program. Ada sakau ke tidak? Kalau sakau, saya tak peduli Cina ke Melayu, kita mesti tolak. Itu isu dia. Majoriti Cina di Pulau Pinang, itu majoriti bukan Melayu, dia pilih bukan Melayu sebagai Ketua Menteri. Majoriti Melayu di Kelantan, Menteri Besar Melayu. Jadi kalau ada fahaman begitu, dia tidak boleh membawa. Saya tengok isu itu saja yang dibawa sekarang ini. Jadi saya harap pejabat awam Pulau Pinang ini faham, hazam program dan apa yang perlu, ya saya tak mahu umumkan lagi dah yang saya umumkan, tapi apa dia maksudnya? Apa saja yang mungkin, percayalah saudara. Saya orang Pulau Pinang kata pekin, saya jimat. Dan nak tumpu pembangunan ekonomi. Dan di mana yang perlu kita jimat, yang perlu belanja kita belanja. Tetapi saya tahu, tak apa, saya dengan KSM banyak kali saya bercakap. Ini gaji penjawat awam ini, terutama di peringkat bawah itu rendah. Saya tahu. Gaji penjawat awam itu tidak setimpal dengan pertumbuhan ekonomi dan kedudukan dan kos sara hidup. Saya tahu. Sebab itu kita mula tahun ini kita beri yang sedikit yang mampu kita. Tapi percayalah untuk penjawat awam. Dengar ni betul-betul.
Kalau sebaik pertumbuhan ekonomi ini nampak rancak macam ada sekarang ni, hasil Petronas bertambah. Hasil percukaian sekarang ni dalam 2-3 bulan tak semena-mena dia meningkat cepat. Bagus juga. Nah, kalau ini tren ini berlaku dalam 1-2 tahun ini, di antara perhatian saya selain daripada pemasiman kemiskinan yang menjadi target utama saya akan pasti naikkan gaji dan allowance penjawat awam. Orang lain boleh janji, ya, parti-parti lain dia boleh janji. Tapi saya, kalau saya janji seperti mana yang kita tengok, yang kita lakukan dalam 4 bulan setengah ini, kita tunaikan. Ya. Jadi macam kadar elektrik, bila kita ambil alih, keputusan kerajaan pada masa itu ialah naikkan kadar elektrik. Tapi kita fikir macam mana naik, dah harga barang naik, harga bawang naik. Kemudian kita nak naik di kadar elektrik. Tak naik tak boleh, kerana subsidi elektrik itu terlalu tinggi. Cecah 15, 20 dan mungkin sampai ke 30 bilion ringgit. Jadi apa yang kita buat? Jangan sentuh B40, jangan sentuh M40. Jangan sentuh projek pertanian, jangan sentuh projek yang dikendali di peringkat SMEs. Kerana SME menjadi keutamaan kita juga. Jadi kita cukai syarikat-syarikat besar. Yang besar-besar lah, Motorola ke apa yang di Pulau Pinang ni, kita naikkan sedikit tarif elektrik. Itu pendekatan kita. Tentulah syarikat itu akan jumpa Ketua Menteri dan merayu. Dia jumpa saya pun dia merayu, saya pun simpati juga. Tapi kalau kita tak cukai yang kaya, yang miskinlah derita. Itu pendekatan kita. Maknanya ambil alih kerajaan itu, terus tukar dasar untuk naik kadar elektrik untuk semua rakyat dan tidak menekan rakyat dengan menaikkan hanya untuk T20 dan juga syarikat-syarikat besar. Kalau naik terlalu tinggi akan menjadi masalah untuk pelaburan. Jadi kita dapat gedarkan sedikit. Ini beberapa langkah yang kita ambil yang saya nak saudara faham. Tapi yang khulasahnya ialah untuk saudara percaya, ya, bagi kesempatan kita stabil politik kita, kerja sebagai satu pasukan, hadapi ini pilihan raya negeri dengan cukup yakin, ya, walaupun dia tidak akan mengesankan kerajaan persekutuan, tetapi bagi tempoh kita untuk beberapa tahun ini, untuk membuktikan pertama tata kelola yang baik, hentikan amalan sakau menyakau ini, ya, dan dengan hasil kita yang lebih baik, beri keadilan kepada orang yang berkorban untuk mengawal dan meningkatkan ekonomi negara. Dan orang-orang itu adalah kita mulakan dengan penjawat awam. Itu saja berita baik yang saya nak sampaikan. Ada beberapa lain yang pengumuman saya akan lakukan pada hari Selasa, yang disebut sedikit berita baik tambahan, itu hari Selasa. Tetapi saya sekali lagi, Saudara Ketua Menteri, saya ucap terima kasih atas kesempatan diberikan untuk saya bincang tentang madani dan arah masa depan negara dan merayu kepada saudara supaya terus kerja dengan lebih cekap kerana kita tak mampu pertahan prestasi peringkat ini. Malaysia tidak mungkin maju dengan tahap prestasi sekarang. Jadi sementara kita nak bersihkan kerusakan, tahap kerja kita mesti kita tingkatkan supaya dalam 1-2 tahun, 3 tahun, kita akan melihat Malaysia itu dapat semarak dan berkumandang semula sebagai suara raksasa di rantau ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.